Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Apakah dengan ini akan lebih menyusahkan Muhyiddin? Dengan laporan berita kali ini, adakah ini akan menyebabkan Muhyiddin akan lagi jatuh tersungkur? Dan adakah ini juga akan menjadi batu nisan seterusnya untuk Perikatan Nasional? Sudahlah masalah pemilihan calon Perdana Menteri Perikatan Nasional menjadi isu besar dalam Perikatan Nasional, ditambah pula oleh satu lagi isu baru yang Muhyiddin timbulkan. Muhyiddin perlu tahu, kata Fuad Zarkasi, Muhyiddin patut undur diri sebagai Presiden Parti Bersatu karena 3 hal. Salah satu halnya ialah Bersatu sudah tolak Muhyiddin, 120 bahagian sudah tolak Muhyiddin, itu pertama. Yang kedua, PAS sudah tidak menyokong Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Yang PAS sokong, kata Fuad Zarkasi, ialah Hamzah Zainuddin. 2 perkara ini sudah cukup untuk Muhyiddin sedar, hati-hati di dalam apa juga langkah beliau. Tapi nampaknya Muhyiddin mahu menunjukkan kuasa sebagai seorang kuasa sebagai penasihat pula. Kuasa sebagai pengerusi Perikatan Nasional. Dia mahu kelihatan masih relevan, masih kuat, masih punya kuasa dan harus didengar. Malangnya, apa yang Muhyiddin buat memang betul-betul tidak dilayan lagi. Kesian pada Muhyiddin. Kali ini Muhyiddin pula timbulkan satu isu yang lebih besar, yaitu permintaan Muhyiddin supaya dia berharap PAS menggunakan logo Perikatan Nasional pada PRU 16. Ini memang lucu tahap gaban lah. Mana mungkin PAS menggunakan logo Perikatan Nasional dalam pilihan raya nanti. Tak pastilah. Adakah Parti Bersatu juga akan guna logo Perikatan Nasional pada PRU 16 nanti? Pada pendapat ramai pengulas politik, dan saya juga terfikir, kalau PAS guna logo Perikatan Nasional dalam pilihan raya yang akan datang, silap-silap hari bulan, PAS akan kehilangan banyak kursi. Kerana kebanyakan pengundi PAS itu adalah ramai juga daripada kalangan orang veteran atau sudah berusia. Takut nanti mereka tidak kenal apa itu bendera atau logo Perikatan Nasional. Nanti mereka terkelirulah pula. Daripada undi bulan bulat berwarna hijau itu, tiba-tiba terundi pula PKR karena bentuknya hampir sama. Habis Perikatan Nasional logonya jauh berbeza. Jadi, adakah ini akan membuatkan insiden baru yang menyebabkan Muhyiddin makin ditolak oleh Perikatan Nasional? Kesianlah pada Muhyiddin, kan? Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar Kami Sayang Malaysia. Tapi sebelum itu, izinkan dulu saya kongsikan kepada Anda semua. Ini terapi imun Transofector for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita bodoh, apabila imun badan kita tidak seimbang, kita kena penyakit dan kita tidak sembuh daripada semua jenis penyakit. Tetapi terapi imun ini mengajar, mendidik, menguatkan imun badan kita serta menyeimbangkan imun badan kita. Apabila imun badan kita lemah, akar penyakit berkembang bersarang dalam tubuh badan kita. Tapi imun badan yang telah dididik oleh Transofector for Life, terapi imun ini menjadi kuat dan seimbang, akan mengenal mana satu lawan, mana satu kawan dalam tubuh badan kita. Apabila imun badan sudah kuat dan seimbang, dialah yang akan menghancurkan, menghapuskan semua akar penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Lebih hebat lagi, produk ini menyeimbangkan imun badan kita supaya imun badan kita tidak menyerang diri kita sendiri lagi dan dia tahu mana satu lawan, mana satu kawan. Cepat dapatkan produk ini melalui nombor telefon saya yang tertera. Produk ini lulus KKM, halal, diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia dan juga penemuan paling bersejarah dalam dunia kedokteran pada abad ini. Kalau Anda sudah berdoa bertahun-tahun untuk masalah kesehatan Anda atau sudah berdoa untuk masalah kesehatan Anda, mungkin ini jawaban yang Tuhan hantar kepada Anda semua. Saudara,
Adakah tindakan Muhyiddin untuk mengharap PAS menggunakan logo PN pada PRU 16 akan menjadi kemusnahan besar kepada Parti Bersatu dan Muhyiddin sendiri? Pengerusi Perikatan Nasional itu berkata, ia menjimatkan kos, malah akan mengukuhkan lagi perpaduan PN dalam masa jangka panjang. Wow. Apa yang dapat dilihat oleh para penganalisis politik, mereka kata Muhyiddin sebenarnya cuba untuk menonjolkan diri bahawa dia masih sebagai pengerusi Perikatan Nasional, beliau masih mempunyai kekuatan dan pengaruh. Tetapi nampaknya apa yang Muhyiddin cakap itu betul-betul ditentang oleh akar umbi PAS. Kebanyakan komen dalam ruangan komen di dalam Facebook atau dalam media sosial menemplak tidak setuju dengan cadangan Muhyiddin. Pengerusi Perikatan Nasional PN Muhyiddin Yassin berharap PAS menggunakan logo gabungan itu dalam PRU akan datang, khususnya di negeri-negeri yang dikuasai parti Islam tersebut. Presiden Bersatu itu berkata, bertanding di bawah satu logo bukan saja dapat menjimatkan kos, malahkan mengukuhkan lagi perpaduan PN dalam jangka masa panjang. Perkara ini belum diputuskan, akan sampai masanya. Hajat kita kalau boleh, seluruh calon kita bertanding guna logo PN di semua negeri termasuk SG4, kata beliau. Para pengulas politik sebenarnya dapat melihat keuntungan mungkin hanya diperoleh oleh Bersatu. Kerugian untuk Parti PAS. Karena Parti PAS menang, bertahun-tahun menang, bahkan sudah mengekalkan status quo sebagai parti Melayu Islam menggunakan logo atau bendera PAS. Sudah tentu mereka mahu meneruskan status quo itu ataupun meneruskan penguasaan itu. Apabila PAS menggunakan bendera yang sama dengan Bersatu, yaitu logo Perikatan Nasional, sudah tentu ini akan memberikan kelebihan kepada Parti Bersatu kerana mereka dapat memperoleh kuasa dan pengaruh akar umbi daripada PAS. Itu dapatan daripada beberapa pengulas politik dan netizen. Namun demikian, yang lebih kita perlu ambil perhatian ialah apakah ini akan membawa kepada satu lagi rentetan pergolakan dalam Perikatan Nasional. Pergolakan pertama hari itu apabila Muhyiddin dicalonkan sebagai calon tunggal Bersatu Perdana Menteri. Kini Muhyiddin buat lagi satu hal baru. Untuk makluman dan supaya rekod, pada PRU 15 Perikatan Nasional menyapu bersih semua kerusi parlimen di Terengganu dan Kelantan, dengan calon Bersatu juga bertanding menggunakan logo PAS. Kan? Bersatu guna logo PAS, dia menang. Kalau dia guna logo Perikatan Nasional, agak-agak dia menang kah tidak? Di Kedah pula, PN bertanding di bawah logo gabungan itu dan hampir menyapu bersih kerusi parlimen dengan kemenangan 14 kerusi, manakala Pakatan Harapan hanya memperoleh 1. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye.